الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna ma ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bihulkil alma wa haqiqna bihaqaiqil alma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi zil hajjah. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat sambung pengajian kita pada kali ini. Walaupun pada awal bulan tu saya tak dapat hadir disebabkan saya pergi Jitra, saya bawa Habib ke sana untuk lawatan silaturahim, dan akhirnya kelas ditangguhkan pada hari ini. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita berada di 5 Zulhijjah. Hari 4 ke 5 Zulhijjah, dan tidak lama lagi kita akan menyambut bulan atau hari raya Aidil Adha yang mulia. Jadi sebelum tu kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama amilin, ibu bapa dan guru-guru kita muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di satu hari atau satu masa yang mana hari ini ialah hari yang dikatakan seperti mana surah Al-Fajr wal Fajr walayalin ashr, demi waktu Fajr, demi waktu Fajar, dan 10 malam, dan demi 10 malam, kan? Jadi ulama mentafsirkan 10 malam ini ialah 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi kita berada di dalam bulan-bulan yang mulia dan hari yang sangat mulia selepas malam dan hari Lailatul Qadar atau bulan-bulan Ramadan. Jadi 1 hingga 10 kebanyakan kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya di sisi Allah ni ada sebanyak 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan daripada 4 bulan yang mulia, iaitu bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah, kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi bulan Zulqaidah ni banyak peristiwa yang berlaku, antaranya peristiwa Nabi berbai'ah, iaitu dalam perjanjian Hudaibiyah. Begitu juga perjanjian dan bai'atul Ridwan. Dan yang ketiga ialah Nabi bergerak untuk menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pertama, dan yang dikenali sebagai Haji Wida daripada 25 Zulqaidah 10 Hijrah. Dan Rasulullah SAW telah memerangi kaum Quraizah, kaum Yahudi Bani Quraizah yang telah khianat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni bersetuju untuk duduk dalam perlindungan Islam, perlindungan di bawah pemerintahan baginda Rasulullah, tetapi akhirnya mereka khianat dan Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril. Jibril kata, wahai Rasulullah, adakah kamu sudah meletakkan senjata selepas peperangan Ahzab? Kata Rasulullah, ya. Kata malaikat, kami belum letak lagi. Maka hendaklah kamu tuju ke sana, iaitu kampung Bani Quraizah, dan kepung selama beberapa hari, dan akhirnya mereka mengalah dan menyerah kalah, dan kaum lelaki mereka telah dibunuh, dan kaum wanita dan anak-anak telah diusir daripada bumi Madinah. Itulah terakhir mereka pergi sampai ke bumi Khaybar dan terjadinya perang besar. Mereka ni, orang Yahudi ni, yang kafir ni, dia orang ni adalah kaum yang penakut. Mereka ni kalau berperang, dia akan buat tembok-tembok yang besar seperti Khaybar. Tetapi akhirnya dalam peperangan yang besar mereka kalah juga, dan akhirnya seluruh Yahudi telah keluar daripada bumi Haramain. Jadi itu kisah dia. Dalam bulan Zulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku juga. Antaranya ialah perjanjian Aqabah yang kedua. Habis itu juga peristiwa yang besar, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah penyembelihan korban Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang sangat-sangat hebat dan digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kamu seperti sabarnya Nabi Ulul Azmi. Nabi ni Allah ciptakan dan pilih daripada sekalian manusia ni 124,000 orang. Ramai tak? Ramai. Hafal tak? Memang tak hafal. 25 orang tu pun ramai yang terbabas tu. Kalau saya tanya, Nabi Adam yang pertama, Nabi kedua apa? Nuh ke apa? Dah lupa dah. Itu baru 25. Kalau 124,000, jadi Allah ceritakan 25 cukup lah. Daripada 124,000 tu, Allah pilih 313 Rasul. Dan daripada 313 Rasul tu, hanya ada 25 nama dia dalam Quran. Dan ada surah-surah Nabi. Antaranya ialah Nabi Yusuf, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad. Ada berapa surah? 6 kan? Ada lagi tak? Tak pernah lah kaji kan? Nanti balik nanti buat apa, kerja rumah, homework kan? Ada berapa nama surah yang bermula, yang nama surah tu ialah nama Nabi dan Rasul. Jadi daripada 25 ni ada 5 orang Nabi yang dipilih sebagai Nabi yang bertaraf ulul azmi. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Nuh. Nabi yang paling tak ramai pengikut dia siapa? Dan tapi panjang umur dia, Nabi Nuh. 950 tahun dakwah dia kaum dia. Tu dia dakwah. Kita ni belum tentu sampai 950. 100 pun belum tentu kan. Ni 950, hanya 80 orang yang masuk dalam kapal dia. Ada ulama kata 40 orang, ada ulama kata 12. Wallahu alam. Tapi tak sampai 100 orang. 950 orang no follower. Only 18 80 people. Hanya 80 orang yang paling maksimum. Jadi tersabar. Jadi Allah tak tengok kita ni banyak follower ke, kenapa kami tak banyak follower, TikTok tak banyak, Instagram tak banyak, Facebook tak banyak. No problem. Allah tengok. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tengok hati-hati kita ni, ada takwa atau sebaliknya. Jadi Nabi Ibrahim ni cerita dia di dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan nanti buka surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim ni dikahwin dengan Sayyidatina Siti Hajar. Selepas dikahwin dengan Siti Sarah tak ada anak, maka Siti Sarah dia pujuk Nabi Ibrahim ni, kahwinlah Siti Hajar yang telah dihadiahkan oleh seorang raja Mesir kepada Nabi Ibrahim
Jadi bila dikahwin dengan Siti Hajar, dapat seorang anak yang baik. Tapi doa Nabi Ibrahim sebelum itu apa dia? Rabbi habli minas salihin. Ikut sama-sama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah daripada anak keturunanku anak-anak yang soleh. Baca setiap hari. Mudah-mudahan anak-anak kita lelaki perempuan ni semua jadi soleh atau soleh. Ini doa Nabi Ibrahim disebut dalam Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, lahirnya seorang anak yang sangat penyantun dan sabar. Siapa dia? Nabi Ismail. Kemudian bila lahir Nabi Ismail, Siti Sarah yang suruh kahwin dulu, dia kata tak boleh ni, aku tak ada anak, kau dah ada anak. Maka dia kata bawa Siti Sarah jauh-jauh. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar ke bumi Makkah yang tandus. Masa itu air Zam-Zam pun tak ada. Maka cari air. Maka daripada bergerak Safa Marwah 7 kali berbalik. Maka ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil tu dihentak-hentak kaki dia, maka terkeluar air Zam-Zam daripada dekat dengan Kaabah. Tahu tak, Kaabah yang pertama dibina oleh malaikat, kemudian dibina semula oleh Nabi Adam, kemudian runtuh sebab apa? Banjir besar, kemudian dibina semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad lebih kurang dalam 5 meter ke atau 4 meter, itu ialah sumur Zam-Zam. Tahu tak ni? Jadi sumur Zam-Zam tu adalah berkat hentakan kaki Nabi Ismail. Sampai sekarang tak kering air. Dan air Zam-Zam pernah hilang. Apabila kaum Jurhum tu telah diperangi, mereka sorok semua harta-harta mereka masuk sumur Zam-Zam. Tetapi Allah beri syarat kepada datuk Nabi Abdul Muttalib jumpa kembali sumur Zam-Zam tersebut sehingga sekarang. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim AS ni telah mendapat seorang anak yang penyantun. Selepas dia pergi, Siti Sarah baru dapat anak, nama dia Sayyidina Nabi Allah Ishaq. Ishaq melahirkan Yaqub. Nabi Yaqub melahirkan daripada keturunan dia 12 anak lelaki. Antaranya ialah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni berkahwin, daripada keturunan dia dapat anak Manansih. Manansih ni telah disuruh untuk pergi ke timur jauh, iaitu bumi kita ni. Inilah keturunan Bani Jawi. Daripada keturunan Nabi Ibrahim juga kahwin daripada Siti Qanturah, lahirnya 6 orang anak termasuk Madian. Daripada Madian lahirnya Shu'aib. Nabi Shu'aib. Shu'aib ni ada anak kahwin dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan daripada sebahagian daripada anak dia ni bergerak ke timur jauh, timur Asia ni, maka lahirnya keturunan Qanturah daripada bumi Cham, sampai ke tanah Melayu, sampai ke Langkasuka, Kelantan, Kedah, sampai ke tanah-tanah Jawa ni semua. Itu kita ni keturunan Nabi juga, bukan Nabi Adam semua. Orang kata saya pun keturunan Nabi Adam, semua memang keturunan Nabi Adam. Tapi bangsa Melayu ni ada campuran daripada Nabi Ismail, daripada keturunan Rasulullah pun ada daripada keturunan Qanturah, daripada Siti Qanturah, ada daripada keturunan Nabi Ibrahim, ada keturunan daripada Daud, ada keturunan daripada Nabi Sulaiman, dan ada keturunan daripada Nabi-Nabi yang mulia. Subhanallah. Jadi kita ni kena faham sebab apa bangsa ni dipilih oleh Allah. Orang Melayu ni bukan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka Islam. Sebelum tu ada agama Hanif. Subhanallah, iaitu agama menyembah Allah yang esa. Semua Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, 124,000 Nabi, semuanya Muslim, Hanifan Muslim. Kalau orang tanya Nabi Musa, agama dia apa? Islam. Mana ada agama selain daripada Islam? Allah hanya itiraf innad din indallahil Islam. Jadi ketika itu dah lahir Nabi Ismail, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Maka Nabi Ibrahim ni dia suka berkorban. Maka dia berkorban, diperintah oleh Allah, dia korban 1000 ekor kambing. Kita ada berapa ekor kambing kita korban tahun ni? Ada mungkin seekor, mungkin 2 ekor kan. Nabi Ibrahim 1000. Mungkin tak ada. Siapa yang mampu dia tak berkorban, maka kata Rasulullah, jangan hampir tempat solat kamu, yang pergi sembahyang dekat masjid lah, kata. Masa tu lah kan. Malulah sikit, ada duit tak nak pergi korban macam tu Korban ni bukan setiap 5 tahun sekali ke 10 tahun sekali ke semua hidup sekali, tak, setiap tahun. Kalau ada mazhab-mazhab lain dia jadi sunat wajib muakkad tu. Kita sunat muakkad je. Wajib bagi orang yang mampu. Jadi cuba sebelum berakhirnya 10, 11, 12, 13 ni buatlah korban. Kalau tak mampu buat sini, buat kat luar. Dekat Mekah kalau korban sekarang ni 350 seekor kambing. Kalau nak tahu jumpa saya. Ketiga Nabi Ibrahim ni sampai umur anak dia boleh tolong ayah dia. Ya bunayya inni ara, wahai anakku, aku dapati dalam mimpiku. Mimpi para nabi adalah wahyu pada Allah. Sebab itu para nabi ni maksud syaitan tak boleh masuk dalam mimpi. Baru ni ada anak murid saya cakap, Ustaz, saya bawa kereta, depan saya ada ular. Lepas tu ular tu kejar, tiba-tiba ada dalam kereta tu. Lepas tu dia patuk saya. Itu saya cakap, itu sakar dah. Syaitan dia boleh masuk dalam mimpi. Tapi para nabi tak boleh. Jadi dia kata, wahai anakku, bagaimana pandangan kau? Aku telah diperintah untuk menyembelih kamu. Kata Nabi Ismail, siapa yang perintah wahai ayahku? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, buat apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati, wahai ayahku, aku adalah anak yang sabar. Subhanallah. Kalau kita cakap ke anak kita, bang, semalam ayah dapat isyarat mimpi, kena rotan kau 10 kali, lari terus anak kita, belum tanya apa-apa kan, betul tak? Kalau sebalik terus hilang tak balik. Tapi Nabi Ismail ni, kenapa tu? Dia tahu ayah dia seorang Nabi, memang isyarat daripada Allah, buat. Maka dia ikut ayah dia, nak sembelih, bawa parang, bawa pisau yang tajam lah. Di Jabal Korban. Jabal Korban ni terletak di Mina. Tak pergi Jabal Korban, saya pernah pergi kat situ. Jadi ketiga itu, nak bawa tu, syaitan menjelma, iblis menjelma. Dia kata tak sayang anak ke Ibrahim, wahai Ismail, kau tak takut ke aku nak sembelih kau, maka dia ambil batu, dia berontak. Itu Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula. Itu kisah dia berapa kali dibaling. Jadi ketiga itu sampai kat Jabal Korban tu, maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, dia baringkan anak dia nak sembelih, maka Allah isyaratkan wa nadainahu ayya Ibrahim, keluar satu suara, wahai Ibrahim, qad saddaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, kau telah membenarkan perintahku, iaitu mimpiku, mimpi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka sesungguhnya inilah balasan terhadap orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang buat korban ni, dia sedang melakukan muhsinin dan as-sabirin dan muttaqin, binatang korban ni kalau kita nak buat mesti takarrub ila Allah. Sebab itu nama dia korban. Korban ni bukan korbanan biasa, korbanan qaraba, iaitu takarrub untuk hampirkan diri pada Allah. Sebab itu rugi. Sebab itu Sayyidatina Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, wahai Fatimah, datang segera, lihat bagaimana lihat binatang korban kamu. Jadi sebelum titisan pertama jatuh ke bumi ni, Allah dah ampunkan semua dosa kamu. Sebab itu korban ni, pilihlah binatang yang terbaik daripada semua binatang yang kita lihat. Kalau ada lembu tu besar sikit, tapi harga dia 5,000. Ni kecil sikit, harga dia 4,000, ambil yang 5,000. Jangan berkira-kira untuk berkorban, ambil lembu kecil je, kadang-kadang tak cukup umur. Itu jadi apa? Tak sah korban kita. Kadang-kadang lembu tu cacat, tanduk dia satu patah, tak sah. Lepas tu ada dia punya ekor dia hilang.
atau dia punya apa, telinga dia putus, tidak sah korban tersebut, rugi yang kita buat korban. Jadi ketika itu kan, Allah gantikan dengan seekor kibas yang besar daripada langit kan, wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna ali fil akhirin. Dan penyembelihan korban kibas ini diikuti oleh orang-orang sekarang sampai akhir zaman kan. Salamun ala Ibrahim, sejahtera kepada Nabi Ibrahim, innahu min ibadinal mu'minin, semuanya dia daripada hamba-hamba kami yang beriman. Jadi orang yang berkorban muttaqin, mukhlasin, muttaqin, muqarrabin, muhsinin kan, gelaran-gelaran dia. Dan binatang korban ni akan datang di hadapan Allah untuk menjadi saksi bahawa dia ini berkorban di jalan-Mu ya Allah. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu berkorban, solat untuk Tuhanmu, dan hendaklah kamu berkorban. Ini peristiwa dalam bulan Zulhijjah. Dan korban ini bermula daripada kisah Nabi Adam tu. Watlu alaihim naba abnai naba bil haqqi iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritalah kisah pengorbanan dua orang anak Adam, iaitu satu Habil, satu Qabil. Habil ini dia bertani kan, Qabil dia menternak. Jadi bila Allah kata dah banyak hasil tanaman dia dengan pertanian dia, kena korban, maka Habil ambil yang terbaik untuk dikorbankan. Allah terima korbannya, datang api daripada langit menyambar korbannya. Tetapi Qabil ini ambil benda-benda yang tak baik daripada kambingnya, haiwan ternakannya, maka Allah tak terima langsung. Maka dia cemburu adik dia sendiri, maka dia nak kata dia nak bunuh adik dia. Sebab itu ya kan. Dan kemudian kata Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya terima pengorbanan korban ini daripada orang yang bertakwa. Jadi betulkan niat kita ketika nak berkorban. Nama dia kurban. Ada perkataannya di dalam Al-Quran, surah apa? Al-Ma'idah. Faham tak? Jadi kedua peristiwa yang berlaku juga dalam bulan Zulhijjah ini ialah Nabi mendirikan haji wada, iaitu pada bulan Zulhijjah 10 Hijrah, 12 Hijrah kemudian Rasulullah wafat. Nabi pergi haji berapa kali? Sekali. Kalau kita pergi haji kedua jadi sunat ya. Umrah yang pertama, umrah apa? Kalau kita pergi umrah yang pertama, umrah wajib lah. Jadi ramai orang kita bila tanya umrah sunat lah. Mana ada umrah sunat? Umrah pertama ialah wajib umrah seterusnya sunat. Nabi mendirikan dan mengerjakan umrah ni sebanyak 4 kali, haji sekali. Boleh tak buat banyak kali? No problem, kalau mampu. Dan kalau siapa nak buat korban, buat tabung korban. Pihak surau buat kutu korban, tabung korban tabung haji, tabung umrah, semua boleh buat. Tapi kalau kita last minute, 800 mahalnya tahun depan duit dah jatuh sekarang ni 4.7 betul tak? Jadi makin lama makin mahal kan. Jadi buat simpanan daripada bulan Zulhijjah. Muharram yang tak simpan, dapat 100 siap 10 bulan dah dapat untuk kita berkorban. Faham tak? Jangan kita simpan dengan rumah, memang terkorban lah duit tu. Simpan dekat bendahari masjid ke atau bendahari surau. Saya banyak suruh buat macam tu. Alhamdulillah dapatlah buat 10 ekor. Ni sekor yang datang 200 orang kan, makan kuah je lah. Faham tak? Sebab itu kalau sini ada 700 orang keluarga, mesti ada 700 bahagian. Itu tolak yang orang miskin ke apa, 700 bahagian. Sebab satu bahagian mewakili satu rumah. Kalau rumah tu ada 10 orang, semua termasuk isteri kita, anak kita, cucu kita dalam rumah tu. Kalau dia dah berpisah, contohnya anak dia dah keluar kahwin, dah ada 2 rumah, kena ada 2 bahagian korban. Faham tak? Jangan tak korban, rugi tuan-tuan. Semua buat korban kan? Ya Allah kan? Takut innalillah.
Yalah saya. Saya pun macam tu dulu ya. Tak tahu, ingat korban ni biasa-biasa. Rupa dia benda yang luar biasa. Allah nak tengok kita ni sayang harta ke atau cinta Allah. Ya. Jadi dalam bulan Zulhijjah ni peristiwa pelantikan Nabi Sayyidina Osman dan Sayyidina Omar dibunuh. Sayyidina Omar dibunuh dalam bulan Zulhijjah, kemudian diganti dengan Sayyidina Osman. Kemudian Sayyidina Osman telah dibunuh, kemudian diganti oleh Sayyidina Ali dalam bulan Zulhijjah. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Siapa yang membunuh Sayyidina Osman? Puak Khawarij. Sedang baca Quran, dia tikam. Dia memancut kat Quran yang dibaca. Dan Sayyidina Osman siapa bunuh? Sayyidina Ali siapa bunuh? Puak Khawarij juga. Abdul Rahman bin Muljam. Tengah nak sembahyang subuh dibunuh. Siapa bunuh Sayyidina Umar pula? Oleh Abu Lu'lu' Al-Fairus. Fairus Abu Lu'lu', orang Majusi yang ditawan jadi hamba, duduk. Dia tak puas hati dengan Sayyidina Umar. Sedang Sayyidina Umar jadi imam sembahyang subuh, dia tikam. Jadi peristiwa-peristiwa tu banyak sejarah dalam bulan Zulhijjah ni. Jadi kita boleh kaji. Untuk Syama'il Muhammadiyah ni, jadi 1 hingga 10 ni banyakkan baca amal ibadah. Antara zikir yang kita galakkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bila masuk masa Arafah, Islam, betul kan? Orang wukuf di Arafah, wukuf nanti berapa hari bulan? Di Mekah 27. Jadi tuan-tuan kena standby. Masa itu perbanyakkan doa. Dan masa Arafah disunatkan kita puasa. Jadi kita sunat puasa di 1 hingga 9 Zulhijjah. 10 boleh tak? Tak boleh ya. Hari raya 11 tak boleh, 12 tak boleh, 13 tak boleh, 14 boleh lah. Jadi waktu haram hari raya Aidilfitri 1 Syawal, hari raya Aidilfitri 10 Zulhijjah, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari-hari yang diharamkan. Dan yang keempat hari Syak, antara 29 atau 30 Syakban. Betul tak? Jadi banyakkan puasa. Dan masuk awal 9 Zulhijjah kita disunatkan bertakbir sampai 10, 11, 12, 13. Pergi pasar takbir, pergi tempat kerja takbir, nak balik kampung takbir. Raya nak balik kampung pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada dondang sayangnya dekat kereta tu, baik takbir kan. Sebab itulah zikir-zikir yang besar dan disunatkan kita perbanyakkan takbir untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita buka tentang apa? Celak mata Rasulullah. Dah sudah ke belum tu? Bab yang ke-7 muka surat 60. Okey ya. Dah sudah. Celak dah ya. Cara Rasulullah memakai cincin 13 103. Ini tak lupa pula pakai cincin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan Imam Tirmidzi yang banyak menyusun hadis-hadis tentang Syama'il Muhammadiyah. Bab ma jaa fi tahtim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib karramallahu melaporkan anna Nabi kana yalbasu khatamahu fi yamini. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Jadi jari ni kalau nak pakai cincin kat mana? Jangan pakai cincin di tengah, jari tengah atau jari ni. Jari apa nama? Jari telunjuk. Sunat pakai cincin di dua jari ni. Sama ada jari kelingking atau jari
manis. Ya. Jangan pakai 5-5 pula. Tu bomo siam nama dia. Kalau kita ada banyak cincin, boleh pakai tangan ni satu cincin cukup. Ada 10 cincin, tak apa. Gile-gile. Ni jangan pakai ni, kadang-kadang ni ada 2 lapis lagi. Dia tunjuk dia ni Power Rangers. Lepas tu kat kiri pun 5-5 juga. Tak payah. Saya tanya Habib tu, cakap cukup satu sebenarnya. Ada ulama kata kalau pakai satu atau sini makruh. Tapi tak ada masalah. Ada ulama kata membolehkan. Jadi jari tangan kanan satu cincin, tangan kiri satu cincin. Itu pun di jari manis atau jari kelingking. Kan? Jadi afdal pakai yang sebelah kanan dulu. Dan kalau cincin yang ada permata, batu permata, antara cincin yang Rasulullah pakai daripada akik Habasyian, iaitu akik daripada bumi Yaman berwarna hitam. Pernah tengok tak? Jadi cari akik tu. Dan Rasulullah memakai cincin perak. Jadi siapa yang pakai sebelah kanan, satu sunnah. Siapa pakai cincin, dah satu sunnah. Dan satu sunnah lagi. Pakai cincin di jari kelingking, satu sunnah lagi. Pakai cincin di tangan kanan, satu sunnah lagi. Pakai cincin daripada perak, sunnah lagi. Pakai cincin daripada permata akik Yaman Al-Habasyiyah ni, satu sunnah lagi. Kemudian dibalikkan. Contoh, saya lupa buat cincin tadi. Siapa ada cincin? Dia balikkan, maka Rasulullah sentiasa balikkan batu cincin dekat apa bahagian ni. Kita nampak kan? Boleh juga, tapi banyak dipusing kat sini. Ya. Jadi hadis ini bertarasan. Ya. Jangan pakai cincin niat cincin kahwin. Kenapa pakai? Sebab saya dah kahwin, tu sebab tu saya pakai cincin. Tak dapat pahala sunnah. Cincin pakai kerana ikut Nabi. Memanglah cincin tu sebagai tanda kahwin ke, tunang ke, tak ada masalah. Tapi niat kerana Allah dan ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bertaraf hasan. Hadis yang kedua, hadis 94. Hammad bin Salamah ra'aitu ibna Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminih. Fas'altuhu an zalik. Faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminih. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Aku pernah melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di jari tangan kanannya. Aku bertanya akan hal itu kepadanya. Baginda menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di jari tangan kanannya. Menurut Abdullah bin Ja'far pula, iaitu sahabat Rasulullah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi dan hadis Nisa'i. Hadis sahih. Jadi mulakan dengan tangan kanan. Apa-apa mula dengan tangan kanan. Boleh tak pakai tangan kiri? Boleh juga. Itu ada dalam riwayat yang lain. Abdullah bin Ja'far berkata, annahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamin. Sesungguhnya Rasulullah pernah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Jadi jari ni ada dua, jari kanan dengan jari apa? Jari manis dengan jari kelingking. Ni jari apa? Kelingking. Afdal pakai jari kelingking. Ya? Boleh tukar-tukar ya, sebelah kanan. Kalau cincin, sebab jari kelingking ni kecil sikit. Jari apa manis besar sikit. Betul tak? Jadi tukar. Ada satu cincin saiz kecil pakai jari kelingking, satu yang besar jari manis. Faham tak? Jangan pakai dua cincin sekaligus. Makruh Hadis ini bertaraf sahih namun isnadnya lemah. Dan hadis yang ke-96, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sesungguhnya Rasulullah pernah memakai cincin di jari tangan kanan Rasulullah. Hadis ini dilaporkan oleh Abdul Khattab. Jadi kalau boleh tuan-tuan beli cincin daripada perak. Macam mana suasa? Ada ulama kata, ada ulama melarang sebab suasa ni bercampur dengan emas.
Ada ulama kata tak ada masalah sebab dia bukan emas lagi dah. Dia akan ada atas pencampuran. Wallahu a'lam. Tapi saya tanya Habib Ali Zainal Abidin, dia kata tak boleh. Kan? Ustaz Nuruddin Al-Banjar dia kata tak boleh cincin swasta ni. Cincin daripada tembaga no problem. Kan? Cincin besi boleh, tapi takut berkarat kan? Tu ya. Murah cincin pada besi ni murah tapi cepat berkarat. Seelok-eloknya afdal cincin daripada perak berkarat tak? Tak ada Cincin emas boleh pakai tak? Asalnya Nabi memakai cincin emas, tetapi Nabi takut umatnya khawatir umatnya akan jadikan benda tu ikutan, Nabi campak cincin. Dan semua sahabat-sahabat yang ada cincin emas campak, tak pakai dah. Sejak itu Nabi memakai hanya cincin daripada perak sahaja. Faham tak? Ada kata ulama kata selain daripada cincin batu akik Yaman. Batu akik Yaman ni berasal pada bumi Yaman. Kita banyak batu kan, tapi bukan daripada Yaman. Akik kita banyak, tapi cari akik daripada Yaman. Lepas tu saya tanya, kenapa ada akik Yaman? Akik Yaman ni adalah satu batu yang kelebihannya khas untuk keluarga Rasulullah. Siapa yang pakai akik Yaman ni, kalau dia tengah emosi ke, dia tengah baran kan, dia rasa jadi lembut hati dengan apa? Dengan aura yang terpancang. Batu-batu permata ni tak ada apa-apa pun, tak boleh memberi apa-apa manfaat dan mudarat, tetapi semuanya ada khasiat. Tahu tak? Macam pokok kayu ni ada khasiat ni, ada khasiat ni kan. Ada pokok untuk rawat penyakit, herba dan sebagainya. Batu permata pun dia ada khasiat-khasiat dengan izin Allah. Faham tak ni? Sebab itu ada orang gunakan batu-batu permata ni untuk meditation. Batu paling mahal batu apa? Batu belian. Diamond. Bukan yang biasa-biasa zircon ni semua. Batu yang terbaik diamond ni daripada Matapura, Indonesia. Tapi masalah dia punya potongan dia dia masih tradisional, tak sama dengan Johannesburgnya. Pernah tengok tak? Yang purple tu kecil je, juta ke dia, juta dolar kan. Kalau yang hitam ada, yang putih ada. Dan batu diamond ni dia potong diamond balik. Tak boleh dipotong dengan lain. Mesti diamond potong belian, potong belian. Tapi yang banyak kat pasar-pasar ni semua kaca ke kan. Selamba yang kena potong dengan pisau biasa boleh kan. Jadi pisau yang disalut dengan diamond tu dia boleh potong diamond balik. Itu Allah ciptakan batu. Jadi walaupun diamond tu mahal, orang lelaki boleh pakai tak? Dia lagi mahal daripada emas. Diamond ni, betul tak? Emas 1 gram baru 324. 355 kan, contoh dia. Kalau diamond mau makan apa? 10,000 atau apa ratus ribu. Tapi orang lelaki boleh pakai tak? Dia pakai cincin perak. Diamond harga dia 1 juta. Perak dia RM100 je. Contoh dia. Paling mahal pun 300 kan. Saya buat daripada tukang perak di Kelantan, lebih kurang 400 ke 500. Cantik lah. Tapi dia punya batu dia tu lagi mahal. Boleh tak pakai? Boleh ya. Itu hebatnya diamond ni. Yang tak boleh pakai emas. Gigi emas boleh tak? Boleh kan? Dia tak boleh pakai gigi lain, mesti pakai gigi emas. Bau tak sama kan? Boleh. Kalau butang emas, butang baju Melayu dia buat pada emas, sebab dia orang kaya besar kan? Pakai butang daripada emas. Emas tulen dia, bukan salut emas. Haram pen emas tak boleh. Apa lagi? Jam daripada emas kan? Kalau Rolex petaling straight no problem. Kalau Rolex 50,000 itu kemungkinan emas tu. Tak boleh pakai ya. Jangan pakai sedekah ya. Adakah apa?
lebur kan, dia jual sedekah ke orang. Hadis ni ialah hadis sahih. Dan hadis 96 dan 97 ya. As-Sa'd bin Abdullah berkata, kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yamini wala ikhahu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Ibnu Abbas iaitu sepupu Rasulullah, nama dia Abdullah bin Abbas, wafat di bumi apa? Taif. Ibnu Abbas ni dia dikebumikan di bumi Taif. Sebelah dia tu ialah seorang ulama Nusantara, nama dia Syekh Daud Al-Fatani, yang mengarang kitab Muniatul Musalli. Syekh Daud Fatani ni saya ziarah tempat dia, kelahiran dia. Kat situ ada lagi pergi. Sekarang ni tengah buat satu madrasah, masjid besar untuk melahirkan ulama-ulama Fatani atau Nusantara ni boleh belajar. Yang dah ada apa martabat imam-imam besar baru boleh belajar dalam kat situ. Sekarang dia tengah buat. Masa perang besar atau perang bisik, perang Kedah, ulama-ulama kata dekat imam Syekh Daud Fatani ni, kamu pergilah dekat Mekah. Sebab semua ulama-ulama kalau pergi perang, habis siapa nak ngajar ilmu ni? Yang syahid antaranya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Syahid, kepalanya telah dipotong, dibawa ke Bangkok. Tengku Kudin Syed Zainal Abidin, betul, dipotong kepalanya, dibawa ke Bangkok. Ada lagi kepala dia masih berdarah lagi. Jadi ramai ulama-ulama dibunuh. Maka Syekh Daud Fatani dia pergi kat sana mengajar di bumi Mekah. Akhirnya wafat di bumi Taif, bersebelahan dengan makam Ibnu Abbas ni. Nak ceritalah balik ya. Jadi Ibnu Abbas ni memakai cincin di jari tangan kanannya. Jikalau aku bertanya kepadanya, dia pasti menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Jadi bila kita dengar hadis-hadis ni, besok beli cincin dah. Saya tak mampu beli cincin murah. Berapa ringgit? RM5 je. Mana supermarket dia? Mula-mula pakai cincin besi RM10 tu. Janji ada cincin. Kenapa nak ikut sunnah? Dah kaya sikit, beli cincin perak. Faham tak? Jangan tak buat sunnah ni, rugi. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasada ummati falau ajrun mi'a syahid. Siapa yang beramal dengan satu sunnah Nabi dikala banyaknya kebinasaan yang dilakukan oleh manusia, pahalanya 100 syahid. Rugi kalau kita tak beramal sunnah-sunnah yang mudah-mudah kita ikut. Faham tak? Serban dah pakai, jubah dah pakai, cincin pula pakai. Lepas tu celak pula, barulah handsome. Celak pakai tak? Apa bunuh celak tu? Saya pakai masa kahwin dia. Lepas kahwin tak pakai langsung. Siapa nak bulu mata dia cantik, mata dia terang, pakai celak di sebelah kanan 3 kali, di sebelah kiri 3 kali, barulah cute kan? Nabi pakai ni semua bagus-bagus kan? Ada dia punya barakah dia. Faham tak? Dan hadis yang ke-98, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusa ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aykibin fi bi'ri arisin. Ini kisah hilangnya cincin Nabi. Kata Abdullah bin Umar, sungguhnya Rasulullah memiliki sebutuk cincin daripada perak. Ini nak cakap fiddah ni perak. Kalau emas apa? Zahab. Gold, zahab. Silver, fiddah dalam bahasa Arab. Apabila memakai, Rasulullah menghadapkan cincin itu ke telapak tangan, dia pusing. Itu sunnah. Saya tak ada cincin tu, susah nak tunjukkan dia punya pusing. Dan tertulis diukir, naqasyah ni ukir, Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah atas. Muhammad Rasulullah. Itu adab nak letakkan kalimah Allah di atas. Faham? Jadi ketiga itu, baginda melarang sesiapa pun jangan ukir seperti nama itu. Sebab apa? Pada zaman itu Rasulullah masih hidup lagi. Semua stempel untuk dihantar kepada raja, pembesar dan orang-orang yang hebat ni, Rasulullah akan buat suatu surat
sahabat-sahabat tulis dan dicop dengan cincin tu. Bermaksud surat itu berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cincin tu diwasiatkan selepas Rasulullah wafat kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, 2 tahun yang pemerintah Sayyidina Abu Bakar, diwasiatkan kepada Sayyidina Umar. Umar syahid, dibunuh di Masjid Nabawi tengah sembahyang subuh. Kemudian umur dia 63, beliau masa tu ialah 63 tahun. Sayyidina Umar wafat 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar wafat 63 tahun. Sayyidina Rasulullah wafat 63 tahun. 63 waktu apa? Masihi ke hijrah? Masihi dan hijrah 60 tahun. Jadi siapa yang dah 60 tahun tu, dia dah sampai apa? Itu extravaganza. Allah beri masa supaya kita banyak beramal lagi. Ya. Siapa yang 80 tahun, 90 tahun tu, itu bonanza extravaganza pula. Dari panjang umur kita, lagi banyak kita boleh buat ibadah. Alhamdulillah. Jangan makin panjang, Allah, tak sedari, tak semayang lah kan. Rugi kan. Jadi bila usia kita makin tu, makin kuat ibadah. Faham? Makin banyak pergi masjid, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berselawat. Itu Allah beri masa tu supaya kita ni lagi takarrub kepada Allah. Jadi ketika itu Sayyidina Umar ni, dia wafat, diwariskan kepada Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ni pemerintahan dia 12 tahun. Ketika dia pergi kat Bi'rul Aris, terjatuh. Faham tu. Habis dia cari, dia suruh orang timba air tu sampai kering, tak jumpa juga. Jadi dalam masa 6 tahun pemerintahan dia memang aman. Masa itulah pemerintahan baginda tu dapat tulis balik Al-Quran dalam 6 mashaf. Dia panggil mashaf Osmani. Jasa saya tak ada titik, tak ada baris. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, baca Quran tak ada titik baris. Fatihah okey lah kan? Masuk Ali Imran, habis. Kadang-kadang Alif Lam Mim Ra, Al-Mari, dia baca habis belasah je kan? Ramai saya test kan, Alif Lam Mim Ra, kita baca Alif Lam Mim Ra, dia Al-Mari tu. Suka hati dia. Bayangkan kalau tak ada titik. Nun nak beza dengan ba dengan ta, jim dengan ha dengan kha. Itu yang Piramli cakap tu. Jin ada tuncen macam-macam lah. Dia nak beli orang yang tak reti baca Quran ni, buat tak kisah. Macam ni. Sebab itu inovasi pada kalangan tabi'in, kemudian dia letakkan titik yang mewakili baris, kemudian titik, kemudian baris, kemudian bawa wakaf. Dulu Quran Al-Fatihah, habis Al-Fatihah tak ada tulis 1, 2, 3, tak ada. Masuk Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, dia punya beza lah Bismillah lah. Masuk Alif Lam Mim sampai 286 ayat, kemudian masuk Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Imran 200 ayat, campur semua 6236 ayat, semua tak ada titik, tak ada baris. Macam boleh kan? Bukan khat macam ini, khat kufi mashafi, bengkok kita baca kan. Jadi ulama-ulama dulu memudahkan kita. Sampai sekarang ni ada mashaf tajwid, itu pun tak terbaca juga. Faham tak? Sekarang ni pen Quran lah, pen dia baca, orang tak baca lah. Susah sangat. Jadi bila jatuh tu menjadi fitnah yang besar. Dan akhirnya Sayyidina Osman ni syahid dibunuh oleh puak-puak Khawarij ketika dia baca Quran. Imam Nawawi mengatakan menghadapkan kepala cincin ke telapak tangan akan lebih menjauhkan diri pada sikap berbangga diri. Jadi kita sorok batu cincin tu, batu mahal 1 juta harga 1 juta rupiah lah
Maksudnya saya dulu pergi dekat Mekah tu, ada seorang kawan ayah saya lah, orang Kalimantan, Mantapura. Dia tunjuk ada seorang kiai kat sana. Cincin dia sebelah kanan dengan sebelah kiri dia tu besar-besar batu dia, diamond. Saya tanya, batu tu berapa? $1 juta. Kanan kiri. Kalau orang dapatlah batu tu, memang jual kata jadi disunatkan balik tu untuk apa? Untuk supaya kita jangan ada bangga diri, kan? Tengok tak kita punya menteri-menteri, Perdana Menteri dulu, dia pakai cincin apa? Perhati tak? Perhati tak? Kata sokong, tengoklah cincin dia pakai apa? Tengok tak? Bukan Perdana Menteri sekarang lah, yang sebelum ni, Muhyiddin, dia pakai cincin apa? Datuk Seri Muhyiddin, cincin apa? Dia pakai cincin zamrud, ya. Pernah tengok tak? Habib Umar pakai cincin apa? Baru ni pergi siapa yang tengok, dia pakai cincin kat jari kelingking dia, kan? Jadi boleh tengok batu-batu yang kita sesuai lah, Dan kemudian hadis yang dan Mu'aikib adalah sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar dan hijrah ke Abyssinia. Abu Bakar, Uthman dan Osman melantik Mu'aikib bagi menguruskan Baitul Mal. Mu'aikib yang ditugaskan bagi menjaga cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menyebut Osman duduk di tepi perigi Aris lalu mengeluarkan cincin itu hendak diserahkan kepada Mu'aikib, tapi cincin itu jatuh dalam semua sampai sekarang tak jumpa. Dan hadis yang ke-99, nak azan dulu ke apa? Dah masuk hadis ke-99, Muhammad Al-Bakir berkata, Kanal Hasanul wal Husain yatahattamani fi yasarihima. Ini dalil juga bahawasanya Sayyidina Hasan, siapa Sayyidina Hasan? Datuk saya, tak Datuk saya nama Hasan juga, tapi bukan maksud datuk saya atau kawan-kawan kita. Hasan ini ialah cucu Nabi. Siapa cucu Nabi? Pertama Hasan, Sayyidina Husain. Siapa adik, siapa abang? 5 rial. Sayyidina Hasan abang, Sayyidina Husain adik. Jadi Hasan ni dia sangat-sangat apa? Diplomasi sikit. Sebab tu keturunan dia banyak lahir pemerintah. Sayyidina Husain ni dia alim, kan? Dan dia banyak keturunan dia ulama-ulama. Dikatakan dalam banyak riwayat daripada keturunan Hasan ni akan lahirnya Imam Mahdi. Mahdi Muntazar, nama dia seperti nama Rasulullah, dan ayah Mahdi ini seperti nama bapa Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Nama Rasulullah ada berapa? 1000. Jadi jangan tengok Muhammad je, nak cari saja Muhammad je. Rupanya ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin, ada Al-Muzammil. Jadi orang-orang barat sekarang ni, missionaries atau Freemason, memang cari nama Muhammad ni, tapi tak jumpa, kan? Sebab Allah rahsiakan. Imam Mahdi pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang Melayu mengaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi bila dia nak dibaiahkan oleh beberapa orang ulama yang Allah isytiharkan, dia bergerak ke Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Akhir sekali ulama cakap, engkau lah pemimpin umat ini, maka hendaklah engkau bertanggungjawab untuk menguruskan dan menjadi pemimpin umat ini. Dia kata, aku tak layak, aku bukan Mahdi, kan? Dia kata, engkau, kalau kau tak nak, engkau kena tanggung dosa rakyat, dosa umat. Maka akhirnya dia bersetuju dan dia dibaiahkan oleh 313 orang di antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad. Kemudian dia ditidurkan, dia mengantuk dan diberikan kepimpinan dan kehebatan dalam masa 1 hari 1 malam. Jadi Imam Mahdi tak tahu dia ni keturunan dia daripada dia ni Mahdi. Tiba-tiba ada orang mengaku Mahdi, itu semua menipu, kan? Tapi siap-siaplah keturunan-keturunan kita, biar jaga keturunan yang soleh, bertakwa, akidah sunnah wal jamaah. Kerana siapa-siapa yang tak ikut akidah yang sahih, dia akan bukan mengikut Imam Mahdi, tapi sebaliknya, kan?
Jadi Imam Mahdi ni daripada keturunan Hasan. Ada ulama kata Husain, ada kata kedua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Hasan dan Husain ini kata Rasulullah adalah penghulu pemuda syurga, sayyidus syabab fil jannah. Jadi siapa yang cinta Sayyidina Hasan, cinta Sayyidina Husain dan keturunan mereka ni semua, insya-Allah Rasulullah cinta dia. Siapa yang benci Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seluruh ahli keluarga dia, walaupun satu ahli bait kita benci, maka dia telah dibenci oleh Rasulullah. Siapa yang ada dalam hati dia bughd, benci kepada keluarga Rasulullah, walaupun dia ibadah dia kuat, dia pergi kat Masjid Haram, dia semayang dan dia sujud, mati dalam keadaan sujud di depan Kaabah, maka kata Rasulullah masuk neraka. Dalam diri dia benci keturunan Rasulullah. Ada yang sanggup bunuh Sayyidina Husain dalam Karbala, maka bagaimana nak dapat syafaat baginda Rasulullah? Sebab itu jangan benci keturunan. Kita tak boleh benci mak bapak kita, betul? Kita tak boleh benci umat Islam, kita tak boleh benci keluarga kita, kita tak boleh putus silaturahim, kita tak boleh benci ulama-ulama, kita tak boleh benci sahabat Nabi, dan kita tak boleh benci seluruh keluarga Rasulullah. Semua kena jaga tu. Faham? Bukan saja ahli bait, semua umat Islam kita jangan benci. Bila ada benci bughd ni menyebabkan kita terhindar daripada rahmat Allah. Jadi sesungguhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain memakai cincin di jari kirinya, bahagian tangan kanan kiri pula. Jadi boleh tak pakai tangan kanan? Boleh. Tangan kiri boleh? No problem. Faham? Afdal mula-mula ke kanan, lepas tu kiri, tukar-tukar. Boleh ya? Ini hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi. Jadi perbuatan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu masih mengikuti perbuatan Rasulullah. Imam Muslim dan Abu Daud melaporkan Rasulullah pernah memakai cincin di jari tangan kiri baginda. Dalam mazhab Imam Syafi'i, memakai cincin di jari tangan kanan adalah lebih afdal. Faham ya? Daripada memakai cincin di jari tangan kiri. Dalam mazhab Maliki, memakai cincin di jari tangan kanan adalah makruh. Kemudian memakai cincin di jari kelingking atau jari manis lebih afdal di jari manis. Jari mana? Ini jari manis afdal kita pula. Sedangkan memakai cincin di jari tengah dan telunjuk adalah dilarang. Dilarang. Pakai sini dengan sini dilarang. Afdal pakai cincin di jari manis. Itu mazhab Imam Syafi'i, Maliki. Tetapi tak ada masalah nak pakai cincin jari manis ke jari kelingking ke, no problem. Nak kanan ke kiri pun tiada masalah, sebab adanya perbahasan ulama kat situ. Hadis itu bertaraf sahih tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memakai cincin di jari kiri. Hadis yang ke-100, Anas bin Malik berkata, annahu anan Nabi SAW kana yatakhattamu ini. Semuanya Rasulullah pernah memakai cincin di jari tangan kanan Rasulullah. Jadi orang perempuan boleh tak pakai cincin? No problem. Orang lelaki? No problem. Kalau budak-budak, tak ada masalah. Tapi masalah dia, kalau kita pakai cincin, jangan buka cincin tu. Ambil uduk, buka. Tak tahu situ. Itu sadaqallahul azim. Faham tak ni? Jadi apa, ambil uduk, cincin diketat sikit, gerak-gerak macam tu. Jangan tanggalkan. Bila tanggal terlupa, itu sadaqallahul azim. Habib cerita saya 18 cincin dia sudah tertinggal. Kalau kita dah nangis dah, satu-satu cincin kadang 1,000 harga dia 2,000 serodeh. Kita tak apalah, cincin apa, belah rotannya daripada apa, rotan betul, tak apa. Kalau cincin besi tak apa. Kalau cincin tu daripada batu permata yang mahal. Jadi bila ambil uduk atau mandi, gerak-gerak macam tu cukup. Sebab ramai yang buka nak ambil uduk atau jam tangannya buka, itu jadi apa, harta pusaka orang lain. Ayah saya dia suka ambil uduk buka jam, tertinggal dekat Mekah. Memang tak ada lah pergi lepas tu memang tak ada lah. Ghaib nama dia. Redha lah kan. Jadi siapa pakai jam tangan atau cincin,
bergerak-gerak cukup. Macam mana gelang pula? Dia pakai gelang apa? Gelang apa? Aura lah apa kan? Itu haram kan? Gelang tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai gelang walaupun gelang itu bukan daripada emas. Kan? Kadang-kadang saya tegur, kenapa pakai gelang? Dia bukan emas. Emas ke tak emas ke tak boleh. Kecuali gelang itu untuk apa? Tanda untuk jemaah apa? Haji. Tabung haji itu lain. Dia kena ada tanda. Hilang tengok gelang, oh ni jemaah haji Malaysia, tak ada masalah. Bukan kita gelang. Atau tasbih, contoh dia ada tasbih, dia nak jaga tasbih dia tak jatuh, dia buat macam ni, tak ada masalah. Bukan niat gelang. Hadis 101, Abdullah bin Umar berkata, ittakhaza Rasulullah SAW khataman min zahab fakana yalbasuhu fi yaminih fattakhaza an-nas khawatima min zahab fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fataraha an-nas khawatimahum. Rasulullah memiliki sebentuk cincin daripada emas, asalnya emas, zahab. Lalu baginda pun memakainya di jari tangan kanan. Ramai orang meniru untuk memakai cincin seperti Rasulullah. Maka selepas itu Rasulullah mencabut dan melemparkannya dan berkata, aku tidak akan memakai cincin emas ini selama-lamanya. Maka orang ramai pun turut mencabut dan melemparkan cincin emas tersebut. Jadi Rasulullah memakai cincin asalnya daripada emas sebelum adanya larangan memakai emas. Sebelum tu tak ada larangan lagi ya. Maka apabila ada ayat-ayat yang melarang memakai emas, maka terus tak boleh pakai. Ketika Rasulullah melihat kaum lelaki Muslim saling menghiasi diri dengan cincin emas, maka baginda meninggalkan perbuatan memakai cincin daripada emas. Jadi emas boleh tak kita hiaskan Quran? Kadang-kadang kita tengok emas ni, dia orang cairkan dia, kemudian dia buat apa? Dakwat. Kemudian dia tulis ayat-ayat kaligrafik daripada emas. Boleh tak? Boleh ya. Gigi emas semua boleh. Yang tak boleh perhiasan-perhiasan yang menampakkan kepada orang lelaki. Contohnya butang, apa lagi, pen emas, apa lagi? Cincin emas, gelang emas, jam emas, semua tidak dibenarkan. Kerana emas, sutra dan sebagainya adalah pakaian-pakaian ahli syurga lelaki nanti. Wallahu alam bis-shawab. Jadi nanti tanda untuk bab yang seterusnya, bab yang ke-14. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibadah kita, solat kita, hari raya kita, zikir kita dan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ya, siapa yang berkorban tu, ya Allah terimalah korban kami. Rabbana taqabbal minni. Ketika kita nak menyembelih binatang minta korban kita tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah wa nafsi fa innahu la yafuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum.